Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rohiman bin Subri yang akan membincangkan serta memberi panduan kepada calon-calon SPM pada tahun 2020 bagi kertas Bahasa Melayu iaitu kertas 1 bernilai 130 markah. Bagi calon-calon SPM pada tahun ini sudah pasti perlu menyelesaikan tugasan pada kertas 1 iaitu di karangan bahagian A bernilai 30 markah dan karangan bahagian B bernilai 100 markah. Bagi menghasilkan karangan bahagian A dan bahagian B, calon memerlukan idea yang jelas serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi mencapai grade yang cemerlang. Sudah pasti kertas 1 sangat penting bagi pelajar bagi mengumpul markah yang terbaik untuk menghasilkan grade yang berkualiti. Seterusnya grade tersebut dapat berupaya untuk membantu calon-calon lulus serta mendapat grade yang cemerlang di dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Bagi cikgu, untuk menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang, calon-calon seharusnya mempunyai idea serta mempunyai daya berfikir yang tinggi untuk menghasilkan sebuah karangan yang mampu menarik perhatian barisan pemeriksa. Jadi, apapun jua, sebagai seorang pelajar seharusnya memikirkan bagaimana untuk menghasilkan sebuah karangan dengan bantuan guru. Jadi, pada hari ini kehadiran cikgu adalah untuk membantu anda untuk menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang. Okey, untuk makluman para pelajar, bagi cikgu untuk menghasilkan sebuah karangan ini, kita memerlukan satu analogi yang terbaik untuk menghasilkan sebuah karangan. Dan bagi cikgu, analogi mudah untuk menghasilkan sebuah karangan ini adalah calon-calon perlu meneliti serta perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seharusnya memenuhi dari segi pendahuluan, isi dan juga penutup yang cemerlang. Bagi menulis pendahuluan, isi maupun penutup, dan tidak seharusnya mencederakan ketiga-tiga elemen ini. Ini yang seharusnya ditekankan oleh pelajar di seluruh Malaysia maupun di negeri Perak bagi menghasilkan karangan yang cemerlang. Oleh itu, cikgu analogikan sebuah karangan cemerlang ini sebagai seorang manusia, iaitu seperti yang cikgu lukis pada hari ini, iaitu orang lidi. Di sini kepala bagi orang ini adalah pendahuluan, manakala badan ini merupakan isi dan kaki merupakan penutup. Jadi cuba kita bayangkan manusia, kali pertama untuk kita bertemu dengan seorang manusia, sudah pasti kita akan melihat kepala, rupa manusia tersebut. Sudah pasti bagi seseorang pemeriksa juga, apabila mendapat skrip jawapan peperiksaan yang ditulis oleh anda semua, sudah pasti mereka akan membaca dari segi pendahuluan. Begitu juga dengan diikuti dengan isi dan diakhiri dengan penutup. Kalau kita bertemu dengan orang, sudah pasti kita tak akan lihat kakinya dahulu. Kita pasti akan lihat dari segi rupa dan kita akan turun ke bawah dan diakhiri dengan kaki. Cuba bayangkan kalau sekiranya kaki kita tercedera, maka sudah pasti kesempurnaan serta keyakinan diri kita juga akan berkurangan. Begitu juga dengan karangan, sekiranya jikalau kita mengabaikan penutup karangan, sudah pasti penutup tercedera, sudah pasti akan memberi satu gambaran serta pandangan terhadap pemeriksa bahawa calon ini tidak berupaya menghasilkan sebuah karangan cemerlang. Jadi oleh itu saya mengharapkan pelajar-pelajar yang menonton video ini seharusnya lebih peka dan seharusnya memperuntukkan masa yang mencukupi bagi menghasilkan karangan yang bermutu tinggi. Kata orang, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Oleh itu, kita seharusnya berusaha untuk menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang. Bagi calon-calon SPM yang cemerlang, seharusnya mengetahui bagaimana penilaian ataupun markah diberi terhadap karangan yang telah kita tulis, iaitu bagaimana ditentukan markah di peringkat cemerlang, kepujian baik maupun pencapaian minimum. Bagi karangan bahagian A, kita menilai kepada 3 perkara, iaitu TIB, iaitu tugasan, idea dan bahasa. Manakala di bahagian B,
iaitu karangan 100 markah, kita menilai dari aspek TIBP, iaitu tugasan, idea, bahasa dan pengolahan. Ini 4 perkara penting untuk menghasilkan, untuk memberi markah kepada skrip jawapan yang ditulis oleh calon-calon. 4 perkara ini perlu dipenuhi oleh calon tersebut bagi menentukan tahap ataupun level karangan yang telah anda tulis. Jadi kita perlu keluarkan diri kita, kita jangan jadi seperti katak di bawah tempurung, dan ini merupakan satu persediaan untuk kita melangkah bagi menghasilkan sebuah karangan yang bermutu tinggi. Dan saya yakin semua pelajar di Malaysia seharusnya mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkualiti, kerana anda merupakan anak wawasan negara serta wawasan keluarga anda bagi menghasilkan kejayaan dalam kehidupan anda semua. Apabila cikgu tanya kepada pelajar apakah masalah bagi seseorang pelajar untuk menulis, sudah pasti beribu alasan akan diberikan oleh para pelajar. Antara alasan yang sentiasa bermain dan menjadi dilema terhadap pelajar tersebut ialah antaranya tidak mempunyai ketika menulis karangan yang telah ditugaskan terhadapnya. Yang kedua, tidak mempunyai masa yang mencukupi ketika menjawab soalan. Ketiga, tidak menguasai tajuk karangan. Dan yang keempat, kurang kosakata dan frasa matang untuk menjadikan karangan itu adalah karangan yang cemerlang. Namun bagi cikgu, keempat-empat ini merupakan alasan yang berupaya untuk kita atasi sekiranya kita mempunyai daya usaha serta kehendak yang tinggi. Yang pertama, tidak mempunyai idea. Idea boleh datang sekiranya para pelajar pada hari ini berusaha untuk memastikan ketika menulis karangan perlu mempunyai struktur yang tersendiri. Contohnya, untuk menghasilkan sebuah karangan, pendahuluan bagi karangan tersebut, ayat pertama bagi pendahuluan tersebut sudah pasti ayat tema. Kedua, ayat huraian 1. Ketiga, ayat huraian 2. Keempat, ayat isu. Kelima, ayat kesan. Jadi itu merupakan struktur bagi menghasilkan idea ketika menulis karangan. Jadi pelajar tidak perlu membuang masa. Yang kedua, tidak mempunyai masa yang mencukupi ketika menjawab. Perkara ini mampu diatasi oleh para pelajar sekiranya pelajar sentiasa melakukan latihan yang berterusan. Cikgu yakin sekiranya para pelajar mempunyai kecekapan yang tinggi dalam penulisan, sudah pasti mereka mampu mengatasi permasalahan dari segi masa. Yang ketiga, tidak menguasai tajuk karangan. Penguasaan tajuk karangan mampu diatasi oleh pelajar sekiranya pelajar sentiasa berusaha untuk mengenal pasti isu-isu semasa dan yang terkini. Cikgu yakin soalan yang keluar di dalam peperiksaan SPM sudah pasti berkisar tentang diri pelajar itu sendiri, dan skop yang dikeluarkan seharusnya merangkumi seperti dimensi diri, keluarga, negara dan juga karya sastra. Selain itu, yang keempat, kita perlu melihat kepada kurang kosakata dan frasa matang. Untuk mengukur dari segi kurangnya kosakata dan frasa matang ini agak sukar. Sebenarnya ada pelajar mampu menghafal 30 kosakata, 40 frasa matang contohnya. Ada pelajar yang hanya 10 kosakata yang tinggi dan juga 5 frasa matang. Namun kebijaksanaan bagaimana serta juga daya kreativiti pelajar itu menggunakan kosakata yang dimiliki itu di dalam pelbagai jenis karangan itu sangat penting bagi mengatasi kurangnya kosakata dan frasa matang. Sesungguhnya di dalam sebuah karangan kita tidak pernah menetapkan
berapa banyak kosakata yang perlu dimuatkan, berapa banyak frasa matang yang perlu digarapkan di dalam sebuah karangan. Sebaliknya, kita melihat, kita menilai secara umum dan secara keseluruhan bagaimana penyatuan dari konsep TIBP yang seperti cikgu jelaskan sebentar tadi. Seterusnya, kita melihat kepada yang kedua, bagaimana untuk menghasilkan karangan. Ramai pelajar pada hari ini keliru dan tidak mengetahui apa yang perlu kita muatkan, iaitu di bahagian pendahuluan, bahagian isi karangan dan juga bahagian penutup karangan. Cikgu kembalikan analogi mudah sebentar tadi, orang lidi yang cikgu lukis sebentar tadi, iaitu pada wajah, iaitu bentuk rupanya itu adalah pendahuluan. Apa yang perlu dimuatkan di dalam pendahuluan itu adalah merangkumi tema karangan. Tema yang terdapat pada soalan yang calon-calon pilih. Itu yang perlu dilihat oleh calon dan perlu ditulis. Contohnya, tema berkaitan dengan ibu bapa. Jadi pendahuluan yang perlu digarapkan adalah berkisar tentang ibu bapa. Kadang-kadang tema berkaitan penyakit berjangkit. Jadi, bagaimana penjelasan yang perlu dikembangkan di dalam pendahuluan itu berkaitan dengan penyakit berjangkit. Kadang-kadang naik tentang amalan membaca. Jadi, temanya amalan membaca sudah pasti. Kita perlu mengembangkan tentang amalan membaca pada pendahuluan. Untuk isikan, kita melihat kepada tugasan apa yang ditugaskan kepada kita di dalam isi tersebut. Contohnya, jelaskan faedah-faedah. Jadi, faedah amalan membaca dapat meningkatkan pengetahuan seseorang individu. Itu adalah isi karangan. Manakala penutup, bagi menghasilkan penutup yang berkesan, cikgu dah cakap untuk menghasilkan karangan yang berkualiti ini serta bermutu tinggi, pelajar tidak boleh mencederakan mana-mana dari segi pendahuluan, dari segi isi karangan, dari segi penutup karangan. Jadi bagi cikgu, penutup juga merupakan satu elemen yang penting untuk menarik perhatian pemeriksa pada hari ini. Jadi penutup itu perlu ditulis. Penutup ini merupakan bagi cikgu adalah rayuan. Rayuan terhadap tema yang telah kita tulis di bahagian pendahuluan. Jadi sudah pasti untuk menarik ataupun meninggalkan kesan kepada pembaca, kita perlu membuat satu penutup yang sangat berkesan. Penutup tersebut juga perlu mempunyai garapan dari segi kosakata dan juga frasa matang ataupun dari segi isu ataupun dasar terkini berkaitan dengan isu yang dibincangkan di dalam karangan. Itu yang perlu pelajar fikirkan bagaimana untuk memuatkan di dalam penulisan karangan. Jadi, ketiga-tiga elemen ini pelajar perlu tahu. Apabila cikgu minta pelajar untuk menulis pendahuluan, sudah pasti yang bermain di dalam minda pelajar adalah tema karangan. Bagaimana untuk menulis isi karangan? Sudah pasti tugasan yang telah diberikan di dalam soalan karangan. Manakala apabila cikgu meminta anda untuk menulis penutup, sudah pasti rayuan berkaitan tema karangan tersebut. Jadi rayuan ini perlu ditulis untuk memastikan bahawa kita bersama-sama untuk cakna terhadap isu seperti tadi, iaitu penyakit berjangkit. Konklusinya, saya menyeru kepada seluruh jagat rakyat Malaysia agar bersama-sama untuk mengatasi permasalahan penyakit berjangkit yang akhirnya mampu memusnahkan ekonomi rakyat Malaysia. Itu sebagai contoh. Itu merupakan salah satu ayat untuk kita merayu di dalam penutup kita.
Apabila calon membuka kertas soalan untuk menjawab di bahagian B, sudah pasti 5 soalan akan dikemukakan kepada calon, iaitu soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Jadi calon perlu memilih satu soalan. Satu soalan ini akan menentukan bagaimana pengetahuan serta keupayaan calon untuk menjawab soalan tersebut, dan sudah pasti saya ingin mengingatkan kepada calon agar menumpukan perhatian yang penuh ketika memilih soalan, kerana ini merupakan masa depan anda dan anda perlu mengenal diri anda, soalan manakah yang mampu anda menghasilkan karangan yang berkualiti serta bermutu tinggi untuk dipersembahkan kepada pemeriksa. Jadi untuk mengelakkan pelajar-pelajar melakukan kesalahan ketika memilih soalan tersebut, cikgu ada memperkenalkan satu model, iaitu SRHC, model Saya Rasa Hati Cemburu. Itu nama model cikgu, iaitu Saya Rasa Hati Cemburu, iaitu S, survey, iaitu mesti survey dari segi 5 soalan, jenis soalan dengan menggunakan jari dalam tempoh 15 saat, diikuti R, iaitu read, kenal pasti tema, kenal pasti tugasan yang terdapat di dalam kelima-lima soalan, diikuti dengan highlight. Anda perlu highlightkan, jadi awak kena bawa highlighter ketika di dalam dewan peperiksaan. Gariskan tema, gariskan tugasan di kelima-lima soalan. Boleh dibuat ketika proses read, sama-sama dengan read tadi. Ketika membaca anda boleh terus highlight. Diikuti dengan choose, pilih satu soalan dalam masa 45 saat. Jadi dalam tempoh 45 saat anda mesti choose memilih satu soalan yang akan anda jawab berdasarkan 5. Jadi apabila anda memilih satu soalan tersebut, anda kena bulatkan pada soalan. Jadi cikgu boleh mengetahui pelajar cikgu adakah menggunakan teknik ini atau tak apabila cikgu menyemak pada kertas soalan. Mereka bulat ke tak jawapan soalan yang mereka pilih daripada soalan nombor 1, 2, 3, 4 atau nombor 5. Mereka mesti bulatkan. Dan diikuti dengan teknik yang kedua, apabila mereka berjaya melengkapkan SRHC, mereka perlu menggunakan teknik Rohi. Untuk teknik Rohi ini, kita perlu fokuskan kepada satu soalan yang telah pelajar pilih. Iaitu yang pertama, apa yang pelajar perlu buat? Iaitu yang pertama, perlu read dan record. Baca sekali lagi soalan dan perincikan tema dan tugasan dengan lengkap pada soalan yang dipilih. Satu soalan yang dipilih daripada 5 soalan tersebut. Diikuti observe. Apa yang perlu dilakukan adalah perhatikan segala catatan dalam masa 10 saat. Diikuti dengan highlight garis bahan yang penting. Dan akhirnya awak perlu introduce, sekali lagi kenalkan pada diri anda dengan menyatakan kembali apa yang telah dicatatkan dalam tempoh 10 saat di dalam hati. Dan awak boleh menulis. Jadi ini antara perkara yang perlu awak lakukan dahulu sebagai permulaan sebelum awak menulis karangan. Ini teknik yang boleh digunakan dan boleh dijadikan amalan ketika awak ingin memilih soalan di dalam soalan kertas 1. Cikgu kemukakan satu soalan kepada anda semua, iaitu yang pertama, setiap anak memerlukan sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga apabila menghadapi sesuatu masalah. Jelaskan peranan yang dapat dimainkan oleh setiap ahli keluarga dalam membantu anak-anak ketika menghadapi sesuatu masalah. Ini contoh soalan. Jadi apa yang perlu bermain di dalam minda para pelajar pada hari ini? Yang pertama, anda perlu mengenal pasti tema. Tema bagi soalan ini ialah keluarga. Jadi apa yang perlu diceritakan di dalam pendahuluan awak? Sudah pasti tentang keluarga. Dan diikuti isi peranan yang dimainkan oleh setiap ahli keluarga.
Jadi itu yang perlu diperincikan oleh calon setiap ahli keluarga, iaitu yang terdiri daripada adik, abang, kakak. Itu peranan yang boleh dimainkan kakak kepada adik ketika menghadapi sesuatu masalah. Perincikan di dalam isi itu apakah masalah yang dihadapi oleh ahli keluarga ketika itu. Contohnya masalah kewangan. Abang memberikan pinjaman wang kepada adik bagi mengatasi permasalahan adik, contohnya. Itu yang perlu diperincikan di dalam isi. Dan bagi penutup pula, kita perlu mengharapkan, kita perlu menyeru dan kita perlu merayu kepada orang ramai agar mewujudkan keluarga yang bahagia untuk memastikan segala permasalahan dapat diatasi. Kita mengharapkan ibu bapa sebagai ketua keluarga agar sentiasa cakna terhadap ahli keluarga bagi mewujudkan keluarga bahagia. Itu di bahagian penutup karangan. Konklusinya, saya menyeru dan saya merayu kepada semua pelajar agar terus berusaha hingga ke titisan yang terakhir untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkualiti, seterusnya mendapat grade yang cemerlang di dalam sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2020. Diharapkan apa-apa yang saya kongsikan sebentar tadi dapat memberi satu gambaran kepada anda semua bagaimana untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkualiti, seterusnya dapat digunakan dalam kehidupan anda semua. Dan we deliver.